Tuhan, sekarang kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. 主啊，现在我们要预备我们的心来念你的话语，以及来学习。 Biarlah firman-Mu yang lebih manis daripada tetesan madu murni itu boleh memuaskan rasa dahaga dan rindu kami akan Engkau. 主啊，因为你的话语比蜜更甘甜，能够满足我们一切的渴望。 Dan pakai kedua hamba-Mu untuk menguraikan dan menyampaikan akan firman-Mu. 也求主你使用两位仆人来传讲你的信息。 Dan persiapkanlah hati jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah menjadi sebidang tanah yang subur di mana benih firman Allah boleh ditaburkan dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. 也求主你预备每位会众的心，让他们的心好像好的土壤来接受你的话语，能够发展，能够扩展你的国度。 Berkatilah kami siap menerima akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 求主你祝福我们每一位，让我们预备我们的心来接受。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Izinkan saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan Sing Nian Mung En, Sing Nian Kuai Le, gitu ya. 我也借此机会向大家恭祝新年蒙恩，新年祝福。 Biarlah sepanjang tahun ini yang akan kita tempuh ke depan dalam penanggalan Imlek ini kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan juga. 但愿在未来这个新春佳节的一年里面，我们越加的在主的恩典里面长进。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat gitu ya, satu bagian firman Tuhan. Yang pertama dari pasal ketiga surat Filipi. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-7 gitu ya. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 kita mulai. OK。腓立比书第3章第7节开始。 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 腓立比书第3章第7到第10节，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有选的；不但如此，我也将万事当作有选的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，唯有得着基督，并且得以在他里面。 不是有自己因律法而得的义，乃是因信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得与他一同受苦，效法他的死。 Kita melihat satu bagian lagi, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. 那我们再看一节经文，约翰福音第17章第3节。 Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. 约翰福音第17章第3节。 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 约翰福音第17章第3节，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们。 apakah yang menjadi kerinduan terbesar di dalam hidupmu? 在你生命里面最渴望的是什么呢？ Sebagai orang percaya, 成为一个信徒， apakah yang menjadi kerinduan terbesar dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan? 我们是一个信主的人，那么我们生命里面最渴望的又是什么呢？ Saya percaya di dalam kehidupan kita mempunyai banyak sekali kerinduan. 我相信在我们的生活里面，我们有许许多多的渴望， Ada begitu banyak ada harapan, ada begitu banyak mimpi. 有许多的盼望，有许多的梦想。
Dan apakah yang terbesar yang engkau rindukan hari 那在 ini? 这一切里面，你今天所最大的盼望又是什么呢？ Atau dengan satu kalimat yang lain, 或者换一句话来说， dalam pergantian tahun baru Imlek tahun ini, 在这个辞旧迎新的春节里面， apakah yang menjadi kerinduan terbesar dalam hidup kita tahun ini? 在新春里面，你最大的渴望是什么呢？ Bukankah sebagian di antara kita hari ini sedang sibuk, bukan? 岂不是一大部分在我们中间的人都比较忙碌， Yaitu menyiapkan diri untuk menyambut Imlek untuk besok harinya. 就是预备要过这个新年 Nah, 除夕 sebagian datang dengan warna yang begitu cerah merah-merah, gitu ya. 有一部分已经穿的比较红色的衣服， Berarti Anda sudah siap untuk menyambut tahun baru, 就 gitu 是 ya. 你们已经预备好了要过这个春节。 Ini bukan berarti Bapak Ibu yang pakai baju beda lalu nggak siap-siap hati, tapi itu secara fisik siap, gitu kan ya. 这当然并不是说没有穿红色的你们没有预备好，大家都一样。 Nah, pada waktu kita menyiapkan diri menyambut tahun baru Imlek, 当我们预备要过这个春节的时候， bukankah di dalam diri kita ada satu kerinduan? 岂不是在我们里面有一个渴望？ Nah, kita merindukan ada begitu banyak hal. 我们所渴望的是那么的多， Apakah kerinduan yang terbesar di tahun 那 baru 么在 ini? 这么多里面，最大的是什么呢？ Ada tidak kerinduan? 有没有呢？ Pasti ada, bukan? 一定有的。 Nah, di dalam budaya, 那在这个文化里面， setiap kali menyambut tahun baru Imlek, 每一次我们除旧迎新的时候， kerinduan terbesar kita biasanya diarahkan kepada kekayaan. 我们最大的推动力就是我们渴望对这个金钱方面的 Kesuksesan atau kesehatan atau panjang umur. 可能我们的成功、我们的长寿、我们一切的顺利。 Oleh karena itu setiap kali menjelang Imlek seperti ini kita akan mendengar kata-kata berkat. 所以在这个春节里面，我们听到许多好听的祝福语。 Kita akan mendengar bagaimana berkat itu diucapkan, semoga kamu panjang umur, 我们听到许多人的致辞愿你长寿 semoga engkau sehat, 愿你健康， semoga engkau dipenuhi dengan kekayaan. 愿你财源广进， Oleh karena itu kongsi fakcai kan gitu toh ya. 就恭喜大家发财。 Ada begitu banyak kata-kata yang diucapkan 有那么多祝福的言语被人家就是说出来， dan kita biasanya senang 当然我们都很愿意接受，很开心 dan kita juga mengamini, bukan ya? 我们都也很渴望这些事情能够发生。 Dan kerinduan-kerinduan ini biasanya semua diarahkan kepada hal-hal lahiriah. 这么多的渴望呢，都是关于物质方面的，关于这个肉身方面的。 Yang bisa kita nikmati dalam sesaat di tengah-tengah dunia ini. 再就是在这个世界里面，其实非常短暂的，我们可以享受一时的享受， Tapi semuanya itu akan berlalu. 但是这一切都会过去。 Apa yang dirindukan oleh manusia hari ini? 那么今天世界的人所渴望、所追求的是什么呢？ Apakah itu kekayaan, tata, atau kehormatan? 是财物、是地位、是尊严吗？ Paulus secara pribadi sudah mendapatkan itu. 保罗他自己个人已经得到了。 Paulus di dalam ayat yang ke-7 dia mengatakan, 保罗在第7节里面他这么说： tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan? 以前我以为是跟我有益的， Apa yang dahulu dia dapatkan itu? 以前我所得到的 Kekayaan dia punya, 财富他有， kehormatan dia punya, 人的尊敬他有， kedudukan dia juga punya. 地位也有。 Karena Paulus sendiri adalah bagian daripada anggota Sanhedrin pada waktu itu. 因为保罗他也是一个这个宗教部里面很高位置的一个人， Di dalam kehidupan masyarakat Yahudi mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa dihormati. 在这犹太人的社会里面，他们非常尊敬他们在这个宗教部里面的位置。 Orang-orang demikian bukan saja dihormati, tapi mereka juga kaya-kaya. 这些人他们不单单有很高的地位，但是他们也有很有钱的，也是一个很有钱的人。 Bukankah itu kerinduan manusia untuk mengejar semuanya itu? 岂不是这些都是人类所追求的吗？ Terlebih dalam menjelang Imlek. 特别就是我们要进这个新春。 Tapi Paulus katakan apa yang dahulu itu merupakan keuntungan yang dikejar oleh manusia. 但是保罗说，之前人类所追求的这一切， Tapi sekarang ku anggap sampah. 对于我来讲，现在如同粪土。 Di situ ada satu perubahan cara pandang Paulus terhadap apa yang dia punyai. 这里就看到保罗对他所拥有的过去所拥有的一切有一个完全不同的看法。 Apa yang dipunyai saat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sementara.
因为那所拥有的他都看到都是非常的短暂， maka dia mengarahkan pandangannya kepada yang kekal. 所以他把他的眼光放在永恒里面。 Yang kekal itu dikatakan adalah satu bentuk kerinduan, yaitu mengenal Kristus. 这永恒里面就是从一个渴望认识耶稣基督开始， Merindukan mengenal Kristus lebih mendalam. 渴望更加的能够认识耶稣基督。 Adakah kerinduan mengenal Kristus di dalam menjelang tahun baru Imlek itu juga ada dalam hidupmu? 是否渴望认识耶稣基督，在我们过着春节里面，也同样有在我们的心智里面吗？ Di dalam Alkitab kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, 如果我们看圣经里面的伟人， contoh salah satunya adalah Musa. 其中一个是摩西。 Bagaimana kerinduan terbesar di dalam hidupnya, dia katakan, aku berdoa perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. 在出埃及记上3章第1节，摩西他对上帝说：“我渴望可以认识你， Perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku ya Tuhan. 主啊，求主你把你的荣耀彰显给我看，让 Itu 我可以 adalah 看 satu 到。 kerinduan yang besar. 这是非常一个渴慕的从内心出来的。 Musa yang sebelumnya adalah putra daripada putri Fir'aun pada waktu itu. 那个时候，这个摩西呢，本来是这个法老女儿的一个收养子， Dia menikmati apa itu kekayaan. 他享受一切的荣华富贵， Dia menikmati apa yang disebut dengan kehormatan. 他有非常高的地位， Dia menikmati apa yang disebut dengan kedudukan. 他也有很大的尊荣。 Bukankah itu yang dikejar oleh manusia? 这一切都是人所追求的。 Tapi dalam satu titik dia sadar dia adalah orang Ibrani, umat pilihan Allah. 但直到有一个时候，他觉悟到他是以色列人，是上帝的子民， Maka dia rela melepaskan itu semuanya. 所以他愿意放弃掉这一切。 Dalam perjalanannya dia mengatakan, Tuhan, aku merindukan Engkau melihat kemuliaan-Mu. 所以他在与神相遇的过程里面，他对上帝说：“上帝啊，我渴望见到你的荣耀。” Lalu tokoh yang lain Daud. 那么我们也看到大卫，另一个伟人大卫， Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. 如鹿切慕溪水，如此我的心渴望你，我的神啊！ Seorang yang mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa tinggi. 大卫是以色列的君王，最高位， Sebuah kerajaan yang begitu kaya. 他是那么富有的一个国度， Dia punya semuanya. 他拥有的一切。 Bahkan sampai saat ini pun orang Yahudi merindukan kejayaan seperti masa Daud. 甚至今天的犹太人也渴望他们可以重建像大卫的王国那样， Satu kerajaan yang begitu luar biasa kayanya. 他的国度非常的富裕， Tapi dia tetap mengatakan, seperti rusa merindukan sungai, demikian aku merindukan Engkau ya Tuhan. 但是他在上帝面前说：“如鹿切慕溪水，如此我的心切慕你。” Dalam pergantian tahun seperti ini, 在这样的一个除旧迎新的新年里面， apa yang menjadi kerinduan terbesarmu hari ini? 今天你最大的渴望是什么呢？ Bukankah kita terus diajar untuk meraih apa yang bisa diraih di dalam dunia ini? 我们不是被推动去追求像世俗的那些东西， Semua tradisi mengingatkan kita tentang hal itu. 我们所做的一些传统都是为了这些物质暂时的 Kita diajar untuk beli jeruk dan makan jeruk. 我们比如说我们的习俗，我们要买橘子吃橘子， Bukankah tiap hari engkau dan saya juga makan jeruk gitu? 岂不是每天我们都可以吃到橘子吗？ Kenapa kalau saat ini makan jeruk kok rasanya bedo? 为什么这个时候吃的橘子觉得不一样呢？ Bedo ya opo gitu? 有什么不一样呢？ Apakah jeruk rasa strawberry? 是否橘子的味道就像草莓那样呢？ Rasanya enggak, ya rasanya jeruk kan itu. 橘子的味道还是跟平常的橘子一样的。 Kenapa kalau enggak makan kok rasanya hati kok rasanya enggak enak gitu 为 kan? 什么这个时候没有吃橘子，觉得心里不安呢？ Kalau enggak beli jeruk taruh di rumah kok rasanya salah gitu kan 如 ya? 果在家里没有买橘子放着，好像有点不对。 Dulu jeruk san bantun gitu ya, sabantun. 以前可能1公斤3万的， Sekarang mungkin lakban kali ya. 现在可能1公斤可能6万 Lah 的。 kita dibodoh-bodohin orang yang dagang jeruk kan itu. 我们被那些商人给玩弄了， Iya toh. Itu kan budaya toh ya. 这是文化。 Jeruk itu warnanya kuning, hanceng-cing, katanya kayak emas. Kalau makan sing ake jadi kaya kan gitu kan. 橘子的外皮黄金色的，好像黄金一样，吃了这个就有黄金滚滚来。 Di Pontianak itu paling banyak jeruk, tanya itu Bu Sari Dewi.
在坤甸呢最多这个橘子， Jeruknya bagus-bagus. 而且非常的好。 Terkenal zamannya Pak Harto jeruk Pontianak. 在刷多的时候，这个坤甸的橘子非常出名。 Tapi di sana itu banyak orang yang susah dibanding dengan orang Tionghoa Jawa itu. 但是在那边很多中国人生活非常的困难，比这边的中国人困难得多。 Nah, tanya Pak Alek ya, tanya Pak Tanto kan semua tahu dah ya. Nah, 问那边过来的人都知道。 sana tiap hari makan jeruk ternyata apa? Orang kaya kesini semua. Oh. Oh ya, punya jangan ya. Lah ini yang terjadi bukan? 就是发生了这么多的事情。 Tapi budaya seperti itu. 但是这就是我们的文化。 Apakah itu yang engkau dan saya kejar hari ini? 那么是否就是你跟我今天所追求的这一切呢？ Dalam bagian firman Tuhan ini kita ingin belajar. 那么在我们所念的这段经文里面， Ketika kita mendapatkan Tuhan, Tuhan yang adalah pangkal dan sumber segala-galanya. 如果我们得到上帝，上帝是一切福分的源头， Maka sebenarnya apa yang engkau rindukan itu hanya menyertai aja. 所以当我们所渴望的这一切都会追随而来， Karena Tuhan sesungguhnya dia adalah pangkal dan sumber itu 因 sendiri. 为我们所认识上帝是这一切福分的源头。 Maka Paulus katakan yang kuhendaki ialah mengenal dia. 所以保罗说：“我渴望的就是我能够认识耶稣基督。 Maka kita belajar. ”所以我们可以学习， Biarlah ini juga menjadi kerinduan kita. 但愿这也成为我们的功课来认识。 Beberapa tahun yang lalu ada satu pertemuan gitu ya. 几年前有一个会议， Lalu dalam acara pertemuan itu gitu ya, satu pesta itu dihadiri adalah ada seorang aktor yang pintar membaca puisi. 在这个会议或者宴会里面，有一个这个诗人，他很会念诗。 Nah di dalam pesta itu juga ada pendeta yang diundang hadir. 在那个宴会里面也有一个牧师出席。 Nah pada waktu acara itu sedang berlangsung, 在这样一个他们正在过节目的过程里面， tuan rumah itu meminta sang aktor yang datang itu untuk membacakan satu puisi. 那个主人就邀请这个诗人来念一篇诗。 Lalu aktor itu bertanya, kamu mau saya baca puisi apa? 那么这个诗人就问主人说：“你要我念哪一首诗呢？” Pendeta itu dengan spontan menjawab, kamu bacakan Mazmur 23 deh. 那个牧师就说：“你念诗篇23篇吧。” Aktor itu agak terkaget-kaget gitu loh. Memang dia pintar baca puisi, tapi dia baca Mazmur 23 dia agak kaget. 这个诗人听的是诗篇23篇，他就觉得非常惊讶。虽然他是一个诗人，但是听了这个圣经里面的，他就觉得惊讶。 Lalu orang itu mengatakan, baik saya akan baca. 那人就说：“好的，我来试一试。” Tapi dengan satu syarat. 但是有一个条件。 Setelah selesai saya baca, Bapak juga harus baca. Dia tunjuk pendeta itu. 他说：“当我念了以后，牧师你也要念一次。” Kan biasa toh kalau, ayo kamu deh, oke saya mau, tapi kamu juga, kayak kira-kira gitu lah. 大概就是我念了以后，你也要念哈，大家都一样。 Pendeta itu lalu ngomong begini. 牧师就这么说。 Wah, saya ini bukan seorang pembaca puisi. Gitu. 他说：“我不是一个就是诗人。” Tapi karena dia disuruh minta, ya sudah, saya ikuti saja, saya juga bersedia. 但是因为你要求，那好吧，我就跟着。 Singkat cerita, aktor itu lalu membacakan puisi Mazmur 23. 那么这个诗人就朗读这个诗篇23篇。 Setelah selesai dan dengan keahliannya membaca, 他用他的技巧来把这个诗篇23篇给念完。 dan semua yang hadir itu sangat terpesona, lalu semua bertepuk tangan. 那全场的这个这听众呢，观众就非常感到非常的震撼，哇，念得非常好，大家为他鼓掌。 Nah setelah itu giliran pendeta yang membaca. 然后接着就牧师上来念这个诗篇23 Pendeta 篇。 itu baca dengan tenang, dengan suara yang lembut. 那么这个牧师就很平常的、非常温柔的把这首诗念完。 Setelah selesai dibaca, pendeta itu duduk. 当牧师念完了以后，他回去在他的座位。 Dia agak kaget karena semua diam. 他也感到这个意外，就是大家都安静， Nggak ada yang tepuk tangan. 没有人为他鼓掌。 Tapi semua itu meneteskan air mata. 但是那些人流下了眼泪。 Kemudian aktor itu segera berdiri, lalu dia berkata demikian. 然后这个刚才那个诗人演员诗人，他就立即站起来，他这么说： Hadirin yang terhormat, 各位尊敬的听众观众， saya telah memikat mata dan telinga Anda. 我能够吸引你的眼睛跟你的耳朵， Tetapi pendeta ini telah memikat hati Anda. 但是
这位牧师他吸引你的心灵。 Perbedaan saya dengan pendeta ini adalah saya mengetahui Mazmur 23. 我跟这个牧师不同的地方就是我知道诗篇23篇， Tapi pendeta ini mengenal sang gembala itu. 但是这位牧师他认识诗篇23篇里面的那个牧者， Nah, ini yang disebut dengan mengenal. 这就是说到认识。 Karena yang Paulus maksudkan di dalam bagian ini, mengenal bukan sekedar saya tahu secara kognitif. 因为保罗这里说的认识，不单单只是外面一个知识而已。 Kata mengenal di dalam perjanjian baru yaitu ginosko atau PL yaitu kata yada, dari kata yada. 如果圣经里面这个认识或者知道的原文是 kinosko 跟亚特， Bukan dalam pengertian kognitif. 不是单单只在知识方面的知道。 Kata ini sering dipakai dalam Alkitab untuk menjelaskan satu bentuk relasi yang paling intim suami istri. 这两个词多处都是用在夫妇之间那种最亲密的认识。 Ketika Adam menghampiri Hawa, itu menggunakan kata yada ini. 当亚当与夏娃亲近的时候，就用这个亚他这个名词。 Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, 或者换一句话，保罗他想这么说： dulu dia adalah seorang tokoh agama, 以前他是一个宗教人物， mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang keagamaan. 对宗教的认识他有很多的知识。 Kalau engkau baca mulai dari ayat yang keempat, engkau akan tahu. 如果你从第4节开始念，你就知道， Dia tidak bercacat terhadap hukum Taurat sama sekali. 他说在律法里面他是无可指摘的， Tapi semuanya itu hanya pengetahuan, dia 但 katakan. 这一切都是知识而已。 Dia sekarang merindukan ada satu relasi yang begitu intim mengalami Tuhan di dalam hidupnya. 但是他现在跟上帝所建立的关系里面是多么的亲密， Karena sesungguhnya mengenal Yesus adalah kunci untuk mengalami satu perubahan hidup yang berkemenangan. 因为认识耶稣是成为一个得胜生命的一个重要的关键。 Paulus secara pribadi alami itu. 保罗自己个人他经历了， Ketika dalam perjalanan Damsyik dia bertemu dengan Kristus. 当他去大马色谷的时候，他就遇到了耶稣。 Itu menjadi titik awal di dalam dia mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. 这就是成为一个他认识耶稣基督的开始的一个起点。 Sejak itu dia mempunyai satu kehausan kerinduan yang terus-menerus untuk mengenal Tuhan. 从那个时候开始，他那么的渴望，越来越更加的认识耶稣。 Karena perubahan hidup terjadi itu pada waktu dia mengenal Tuhan. 因为他刚刚认识耶稣的时候，他的生命得到改变。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Ketika kita memasuki tahun yang baru ini. 当我们进入这新年的时候， Besok kita langsung tahun baru. 明天就是春节。 Adakah kerinduan yang besar untuk mengenal Kristus itu juga dalam hidup kita? 是否在我们的生命里面，同样有一个非常的渴望来认识耶稣呢？ Karena itu akan menjadi kunci kemenangan hidupmu. 因为这成为我们可以得胜或者得胜生命的一个非常的关键。 Setiap kali menjelang Sintia kita rindu ubur panjang, bukan? 在春节里面，我们的盼望可以长寿，不是 Lalu 吗？ kita biasanya kalau makan itu ada apa ya? Misua ini naik-naik no apa itu cenenge itu ya. 我们早上吃的会吃那种面条，把面条拉得很长， Ya, itu tahu. Katanya kalau diginiin ojo putus gitu loh. 说把面条拉上去，不可以断掉。 Saya cuma ingin tanya, kapan nggak putusnya gitu kan? 我只想问大家，怎么样不能够断掉？ Ya mungkin begini nggak putus. 可能这样子把它用筷子把它提上去，没有断掉。 Tapi begitu masuk ke mulut pasti putus. 但是如果放在嘴巴里面，一定会断掉。 Masa masuk ke mulut langsung Anda sedot begini? Kan enggak toh ya? 也不可能直接把它吸下去 Jadi kalau begini nggak putus masuk ke mulut pasti putus toh? 把它提出上来没有断掉，但是放在嘴里面吃一定会断掉的。 Ini biasanya kan simbol supaya umur panjang. 这是一个象征性，希望可以长寿 Nah saya mau tanya, panjangnya sampai piro? 我也想问大家，你们想长寿要想多长？ Mau panjang sampai piro? 想要多长的岁数？ 100? 100、 200? 200， Hah? Kurang? 还不够吗？ Tetap ada limitnya. 还是有限制的。 Walaupun kita bisa pintar tidak putus masuk ke mulut tetap putus. 虽然我们很厉害的可以把面吸下去，但是还是会断掉。 Artinya tetap ada batasannya. 意思就是还是有它的限制。 Kalau engkau merindukannya yang kekal ini. 如果你渴望那永恒的， Yohanes mengatakan sangat jelas. 约翰福音非常清楚的告诉我们， Inilah hidup yang kekal yang tidak putus-putusnya.
这就是那永生，就是没有限制的永远的一个生命。 Bukan pada waktu engkau dan saya makan miswa, bukan. 不是在你跟我吃面条的时候， Tapi pada waktu engkau mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. 乃是当你认识耶稣基督，成为你个人的救主的时候。 Hidup manusia di dalam dunia ini tetap ada batasannya. 人在世界上生活非常的有限。 Kalau engkau setiap kali masuki Sinja, engkau merindukan umur yang panjang. 如果你在进入这个春节的时候，你渴望长寿， Umur yang panjang bukan di dalam dunia. 长寿不是这个世界能够给你的。 Tetapi ketika engkau mengenal Kristus. 但是当你认识基督耶稣的时候， Sehingga di sini dikatakan pengenalan Kristus itu ternyata itu berkaitan dengan kekekalan hidup kita. 所以在这里说到认识基督跟永恒是连在一起的。 Sehingga Yohanes mengatakan inilah hidup yang kekal. So, Satu hidup yang begitu panjang yang tidak ada limitasinya. 所以约翰就强调说，这就是永生，就是永远的生命，没有限制。 Yaitu ketika engkau dan saya boleh mengenal Kristus. 就是当你跟我能够认识基督， Bukankah itu yang engkau dan saya kejar hari ini? 岂不是你跟我今天找的就是这个生命吗？ Setiap kali pergantian tahun kita terus pikirkan panjang umur. 每一次过年，我们都想传授。 Engkau bisa dapatkan pada waktu engkau mengenal Kristus. Pada waktu mengenal Kristus. 你能够得到永恒的生命，当你认识耶稣基督。 Bahkan di dalam kitab Yeremia mengatakan demikian. 甚至在耶利米书，他这么说： Beginilah firman Tuhan. 神的话如此说， Janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya. 不要那些有智慧的人依靠他自己的聪明智慧， Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. 也不要那些有力的人依靠他的力量， Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 也不要那些有钱财的人依靠他的钱财。 Tetapi siapa yang mau bermegah? 但那些要夸口的， Baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. 夸口的却是因为他认识耶和华，在世上施行公平与公义。 Yeremia juga mengatakan kalimat yang sama. 耶利米也同样的说这样的话。 Bukankah bagian atas kita melihat kebijakan yang hikmat yang engkau punya, pengetahuan yang engkau miliki? 上面岂不是提到关于我们的人类的智慧知识吗？ Orang kuat kekuatan bicara soal kekuasaan yang engkau bisa miliki. 也提到那些有能力的，就是有权利的人，就是你我今天能够得到的 Kekayaan. 财物。 Bukankah ini yang dikejar setiap kali pergantian tahun? 岂不是这些财物都是我们每年所追求的吗？ Kita ingin menjadi orang yang paling berhikmat, kita ingin menjadi orang yang paling berkuasa, kita ingin menjadi orang yang paling kaya. 我们渴望成为一个最有钱的、最有能力的，以及最有聪明智慧的。 Tapi Yeremia katakan jangan engkau bermegah karena itu. 但是耶利米告诉我们，你不要因这些东西而夸口。 Kenapa? 为什么呢？ Karena semuanya itu akan berlalu. 因为这一切都会过去， Sangat terbatas. 非常有限。 Kalaupun kita mau bermegah, dia katakan, 但是他也告诉我们，如果我们要夸口的话， baiklah ia memahami dan mengenal, yaitu Tuhan. 那就是他夸口在于他认识耶和华是真神。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， biasa setiap kali saya khotbah, saya lihat barisannya Pak Dr. Pur di situ ya. 每次我在这里讲台正道的时候，我就看到这个医生波的医生在那边。 Di situ biasanya Bapak Sulaksono sama Ibu duduk. 也波罗摩医生在那边，以及那个余万乐先生平常就坐在旁边余先生坐在旁边。 Hari ini saya sudah tidak melihat Bapak Sulaksono. 那今天我就没有看到余万乐先生在那边了。 Beliau telah dipanggil pulang oleh Tuhan Rabu kemarin. 余先生已经蒙主恩召，就是这个星期三晚上，上一个就这个星期三晚上的晚祷会的时候， Genap berusia 75 tahun. 75岁， Panjang? 说很长， Cukup? 足够吗？ Bagi sebagian orang mungkin tidak. 对有些人来讲可能还不够， Tapi bagi yang lain ini sangat panjang. 对于另外一些人来讲可能是很长了。 Memang sesungguhnya hidup manusia di dalam dunia ini ada batasannya. 是的，人的生命在世界上是有限的。 Ketika engkau merindukan umur yang panjang, yaitu hidup yang kekal itu.
hanya engkau bisa dapatkan ketika engkau mengenal Yesus. 当你渴望一个长寿、永生，只有耶稣才能够把永生的生命赐给你。 Bukankah engkau dan saya merindukan itu? 岂不是你我今天都找这个长寿永生吗？ Biarlah kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih mendalam. 但愿我们有一个渴望、渴慕，来越来越认识耶稣， Mengalami Tuhan lebih mendalam. 更深的来经历我们的主。 Itulah hidup yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan. 这就是真正的生命，上帝所赐给我们的。 Lalu yang kedua, 那么第二点， kerinduan Paulus selain mengenal Tuhan, dia ingin mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus. 那么保罗除了越来越认识基督，他也渴望可以经历耶稣复活的大能。 Kata kuasa di sini 这里说到大能 yaitu kata berasal dari kata dinamis atau dunamo. 他的这个大能呢，就是从这个 tunamos 的原文， Di dalamnya ada kekuatan. 就是有一个能力 Engkau bisa bandingkan dengan apa yang Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-7. 这个可以跟保罗在罗马书第7章里面做个比较。 Di situ Paulus melukiskan 这保罗这样的描述， di dalam dirinya ada dua kekuatan yang terus menarik 他 dirinya. 在他的内心里面、内在里面的有两个力量在互相抵抗。 Aku tahu ini baik tapi aku tidak sanggup mengerjakannya. 我知道这是好的，但是我没有能力去做。 Aku benci ini tapi justru aku melakukannya. 我恨恶这一切，但是我反而被掳去，我去做那些事情。 Nah, Paulus melihat bahwa dosa itu seperti satu kekuatan yang terus menarik hidup manusia. 保罗就看到这个罪恶就像一个很有能力、有力量的把人牵引过去。 Sehingga ketika kita tidak mau, kita terus ditarik dan kita tidak bisa melepaskan diri. 所以每次呢，他都吸引我们，把我们拉去，我们没有办法拒绝。 Ada kekuatan untuk mengendalikan. 他有能力来掌控我们的生命。 Maka sekarang setelah Paulus mengenal Kristus, 所以，但现在保罗他认识耶稣基督， dia mengatakan aku tidak ingin lagi hidupku dikendalikan, dikuasai oleh dosa. 他说：“我不再愿意我的生命被罪恶给捆绑、给掌管。 Aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh manusiaku yang lama. 我不愿意我的生命被老我所控制。 Tapi aku ingin dikendalikan, dikuasai oleh kebangkitan daripada Kristus. 但是我的生命渴望被耶稣基督复活的大能所掌管。 Karena kebangkitan Kristus itulah yang mengalahkan dan melepaskan manusia daripada kutuk dosa dan maut. 因为耶稣基督的复活，他胜过这死亡、魔鬼、罪恶的掌管。 Sehingga pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, 所以，当耶稣基督从死里复活的时候， firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? 所以圣经里面有说：“死亡，你的毒钩在哪里？ Hai maut, di manakah sengatmu? 死亡，你的毒钩在哪里？” Dan semuanya itu dipatahkan oleh karena kuasa kebangkitan Kristus. 这一切因着耶稣基督的十字架都被打垮了。 Bukankah ini juga yang kita kejar, bukan? 岂不是这也是我们所追求的吗？ Kita tidak ingin mengalami akan kematian karena dosa itu. 我们是个罪人，但是我们不想面对死亡， Hanya ada satu jalan, 只有一个出路， yaitu engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. 就是你经历了耶稣复活的大能。 Paulus katakan kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, 保罗说，如果耶稣基督没有复活的话， maka sia-sialah imanmu dan sia-sialah imanmu, dan kita tetap binasa dalam dosa. 那么你跟我今天所信的都是徒然的，我们还是死在罪恶里面。 Tetapi syukur puji Tuhan yang benar Kristus telah bangkit. 但是非常的感恩，因为耶稣基督已经复活了。 Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang memberikan satu jaminan bahwa hidup ini berarti untuk dijalani. 耶稣基督复活的大能给我们一个保障，就让我们的生命是宝贵的，我们可以走下去。 Kematian bukanlah akhir kehidupan. 我们离开这个世界，不是那是人生的终点。 Memang secara fisik Pak Sulaksono tidak ada di tengah-tengah kita. 按肉体来讲，可能宇先生没有跟我们在一起， Tetapi itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. 但这不是他生命的最后一站， Karena ada kehidupan 因为 di 有 balik 永 kematian 生， itu sendiri. 在这个离开世界的过程里面，是到另一个生命。 Nah, ini yang Paulus rindukan di dalam kehidupannya. 这就是保罗他生命里面所渴望、所追求的。 Kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan satu jaminan bahwa hidup ini berarti untuk dijalani. 耶稣基督的复活给我们一个保障，就让我们认识我们世界的生活不是徒然的。
Bahkan ketika kematian itu datang pun kita tahu bahwa ada kehidupan di balik itu. 甚至死亡临到我们，我们相信 Setiap kita akan mengalami karena natur keberdosaan tubuh kita yang sudah berdosa ini. 我们每个人都是罪人， Dan kita akan mengalami yaitu apa yang disebut dengan kematian. 我们每个人都是罪人，有罪的刑罚，我们都会面对死亡。 Tetapi di balik itu ada suatu kehidupan yang Allah janjikan. 但这个死亡的后面有一个新的生活，是上帝所赐给我们 Sebagaimana 的。 Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati. 就像基督耶稣从死里复活，成为一个抽手的果子。 Maka Paulus mengatakan aku merindukan kuasa itu. 所以保罗说，我也渴望这样的一个能力， Kuasa yang melepaskan aku daripada perbudakan dosa. 这样的能力释放了我从罪恶的奴隶里面释放出来。 Kuasa yang akan menyeret aku kepada kematian dan maut. Itu yang aku inginkan supaya dilepaskan. 这种能力能够把我从罪恶、死亡里面拯救出来。 Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Di dalam kita menyongsong tahun baru, 我们迎接新春， kita jarang biasanya ngomong soal kematian. 我们很少会说到关于死亡这个事情。 Karena kita berasa biasanya itu ini kok hal-hal yang gitu nggak usah dingomongi gitu ya. 我们觉得在过春节的时候，这个不应该说有一些关于死的信 Kita 息， biasa kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya apes kira-kira gitu lah ya. 就好像说不想说一点不吉利的话。 Sesungguhnya yang apes bukan karena kita ngomongi. 其实不吉利不是因为我们说那个事情 Apes itu bukan karena engkau nggak pakai baju baru. 啊，不吉利不是说你没有穿新的衣服， Apes bukan karena engkau nggak potong rambut gitu loh. 不吉利不是说不是因为你没有理发理新头发 Kita kan diajari toh kalau mau apa nyambut tahun baru potong rambut toh ya. 啊。平常新春呢，我们要理发啊，新头 Saya 发 potong rambut gitu 啊， kan. 我有理发 Bukan karena buang apes. 啊，不是因为把那些臭气霉气给消除掉， Ini hanya kebiasaan mama sejak kecil kalau bilang since itu potong rambut gitu aja. 因为从小时候母亲就告诉我要过春节你要理发， Jadi sampai umur tua gini tetap since tetap potong rambut 所以 gitu 到 ya. 这样年纪要这个春节的时候我还是理发， Supaya kelihatannya lebih ganteng aja gitu ya. 让人家看着觉得更好看。 Yang membuat engkau apes bukan itu, 让我们倒霉的不是这些， tapi dosa. 哎，是罪恶。 Dosa ini akan menghancurkan seluruh hidup dan masa depan kita. 罪恶它能够破坏我们的未来、我们的生活、我们的一切。 Nah oleh itu kenapa Paulus mengatakan dia merindukan kebangkitan Tuhan? 所以呢，保罗为什么他会说他渴望效法耶稣的复活呢？ Karena di dalam kebangkitan Tuhan itulah maut dan dosa itu Tuhan hancurkan. 因为在耶稣基督的复活里面，把一些的魔鬼、把一些的罪恶给破坏、给消除掉。 Dan kebangkitan Kristus itulah yang memberikan kehidupan yang baru. 耶稣基督复活给我们新的生命， Itu yang engkau dan saya rindukan. 这就是你跟我今天所渴望的， Yang harus engkau dan saya terus kejar dalam kehidupan kita. 也就是成为你跟我一定要追求的。 Lalu yang ketiga, 第三， yang Paulus rindukan gitu ya dalam mengenal Tuhan itu persekutuan dalam penderitaan. 那保罗他渴望在主的受难里面跟他一同就晓得他的痛受苦。 Di dalam kehidupan yang kita jalani, 在我们所过的生活里面， kita memang tidak terlalu tidak suka apa yang disebut dengan penderitaan. 我们都不愿意受苦， Kita suka hidup ini semua lancar-lancar. 我们渴望一帆风顺。 Tetapi 但是， walaupun kita berusaha berupaya memproteksi sedemikian rupa, yang namanya kesusahan dan penderitaan tidak akan pernah lepas dari hidup kita. 虽然我们不断的做出努力来阻止、来预防一些的困难、一些的难处发生，但是所谓的这个困难或者受苦受难，还是会临到我们。 Karena engkau dan saya sudah tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. 因为你我住在这个堕落的世界里面， Engkau dan saya pasti akan mencucurkan air mata. 你跟我一定会有流泪的时候。 Walaupun engkau dan saya memproteksi sedemikian rupa, kesulitan, penderitaan, sakit tetap akan kita alami. 虽然你如此的来做一些的防御，但是所谓的疾病困难还是会临到我们。 Persoalannya adalah di sini. 问题的所在是 Apakah penderitaan itu karena kebodohan atau karena penderitaan itu karena kita mengenal akan kebenaran? Itu yang penting. 我们最重要的问题所在是我们受苦受难是因为我们的愚昧，还是我们因着要认识耶稣基督呢？ Nah, Paulus mengatakan dia merindukan persekutuan dalam penderitaan Kristus. 那么保罗说他渴望晓得与耶稣一同受苦。
Karena bagi Paulus ini adalah satu kehormatan, kemuliaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. 因为对保罗来讲，与主一同受苦是上帝给他一个特别的恩典与荣耀。 Dan seringkali Pak dikatakan bahwa pencobaan, kesulitan, penderitaan hidup itu merupakan alat yang paling efektif untuk mengubah hidup seseorang. 而且我们也相信，人生生命里面所面对的挑战、引诱、困难，是来磨练我们，让我们可以更像基督。 Pada waktu kita hidup dalam kemapanan, 当我们活在一个舒适的生活环境里面， kita seolah berpikir Tuhan tidak ada. 我们能够想到好像没有上帝， Kita tidak butuh Tuhan dan tidak butuh orang lain. 我们不需要上帝，也不需要别人。 Dan kita berpikir kita sudah punya segala-galanya. 我们以为我们拥有的一切一切， Seperti yang Yesus katakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. 就好像耶稣在这个路加福音里面一个比喻，说一个有财主愚昧的财主， Dia mengumpulkan semuanya lalu dia berkata, tenanglah jiwaku, nikmatilah segalanya. 他拥有了一切的财物以后，他就对他自己生命说：“生命啊，你可以安逸的生活吧。” Tapi justru firman Tuhan katakan, pada malam ini juga aku mengambil nyawamu. 但神的话说：“今天晚上把你的生命拿去。” Seringkali kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kedudukan membuat seseorang terlena. 很多时候，人的金钱、名义、他的尊贵，把一个人变得迟钝，没有一个预防的心。 Oleh karena itu C.S. Lewis pernah berkata, Allah itu berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. 所以，这个路易斯大师他这么说，在我们非常安逸的时候，上帝好像轻声的对我们说话， Berbicara dalam hati nurani kita. 对我们的心灵的深处说话。 Tetapi dia berteriak 但是他会大声向我们呼喊， dalam penderitaan kita. 就是在我们痛苦的时候， Itulah pengeras suara raksasa untuk menyadarkan dunia yang sudah tuli. 那就是上帝给我们那个扩音机的大声的呼喊，让我们这个已经耳聋的心灵可以听得见。 Pada waktu kita hidup senang, 当我们生活在这个舒服安逸的环境里面， Tuhan berbicara dan kita anggap seperti tidak ada. 上帝对我们说话，我们好像没有听到，没有上帝。 Tetapi ketika penderitaan datang, 但是那些痛苦来临的时候， engkau baru tahu. 我们才觉悟到。 Saya sulit bayangkan bagaimana saudara kita yang di Taiwan, yang Tainan, yang di sana sekarang lagi gempa bumi. 我也很难想象在台南发生的这个6级多的这个地震。 Mereka kan bukankah sedang menyiapkan diri untuk menyambut Imlek besok hari? 岂不是他们本来就是正在预备要迎接这个新春吗？ Semuanya pasti sudah dikumpulkan. 他们已经预备呢，他们准备了很多很多。 Karena di situ menjadi pusat salah satu perayaan Imlek, bukan? 因为当然在台南有他们非常热闹来欢迎来欢度这个春节。 Tapi kemarin gempa, 但是昨天早上发生了地震， banyak yang hancur, cukup banyak yang mati. 也有很多人丧命，也有当然那个有很多建筑房子都破坏了。 Hari ini ketika engkau menjalani kehidupan menyambut Imlek, 今天你我来欢度这个春节， mungkin sebagian kita juga diliputi kesusahan dan air mata. 可能有一部分人也心里充满了愁苦、眼泪。 Saya juga sulit bayangkan bagaimana keluarga almarhum Bapak Sulaksono menyambut Imlek tahun ini. 我也很难想象已故的余万乐先生他家庭他们怎么样度过这个春节。 Mungkin di antara kita ketika menyambut Imlek itu juga dengan gejolak yang sangat sulit. 可能在我们中间有一些人也带着一个非常这苦恼的心情要过这个春节。 Mungkin ada air mata, 可能有眼泪， ada kesusahan, 有许多的痛苦， baik diri kita maupun orang-orang yang kita kasihi. 可能是我们，可能是我们所爱的人。 Tetapi Ayub mengatakan satu kalimat seperti ini. 但是约伯这么说一句话： Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. 以前我风闻有你， Tetapi sekarang mataku memandang engkau. 但是现在我亲眼看见你。 Setelah dia melewati satu masa penderitaan yang panjang, 但他经历了一个很长的痛苦的时间。 Ayub dikatakan adalah seorang yang begitu saleh dan takut akan Tuhan. 圣经里面提到约伯是一个非常敬畏上帝、有个虔诚的生活。 Di dalam pasal yang pertama, 约伯记第1章， tidak ada orang seperti Ayub di atas muka bumi ini.
在这个世界上没有一个人虔诚像约伯那样， Tapi Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan. 但是上帝允许他经历了许多的苦难。 Kesulitan yang melampaui apa yang bisa engkau dan saya alami hari ini. 他所面对的苦难超过你跟我所能面对的。 Sampai di akhir perjalanan pasal terakhir itu. 然后到了最后一章， Dia katakan orang yang dianggap paling saleh, dia katakan dulu aku hanya mendengar tentang engkau Tuhan. 这位所谓的最虔诚的人，他只能说：以前我风闻有你， Tetapi sekarang aku memandang engkau. 但是现在我亲眼看见你。 Aku mengalami engkau, aku merindu mengalami engkau dalam hidupku. 我现在经历了你，我渴望生命里面真正的能够经历你。 Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 所以，主爱的弟兄姐妹们， Kalaupun hari ini engkau menyambut Natal dengan berbagai macam gejolak hati. 今天可能我们带着各种各样的心情来度这个春节， Biarlah kita belajar seperti Ayub mengatakan. 但是我们愿意学习像约伯这么说： Dulu aku hanya mendengar tentang engkau ya Tuhan. 主啊，以前我风闻有你， Tapi sekarang mataku memandang engkau. 但现在我亲眼看见你。 Tuhan seringkali memakai kesulitan yang ada untuk terus membentuk hidup kita. 上帝经常用许许多多生活里面的问题来提醒我们。 Sehingga itu Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelaparan. 所以保罗说：“我知道饥饿是什么， Aku tahu apa itu ketelanjangan. 什么是赤身肉体。 Aku pernah disesak 40 kurang 1 kali. 我曾经受鞭打40减去1次。 Aku tahu apa itu karam kapal. 我也知道什么是那个沉船 Dan tidak ada yang rahasia bagiku. 没有一个什么样的太大的苦难或者秘密。 Justru di dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus itulah 就是因为与主耶稣基督一同受苦， Paulus keluar sebagai satu pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. 那保罗成为一个被主所大愿的一个使徒。 Sehingga kita melihat hampir separuh daripada perjanjian baru. Itu Paulus yang tulis. 所以我们看到新约一半的这个书是保罗所写的， Yaitu dari pengenalan dia kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru 就是因 Selamatnya. 为他认识耶稣基督，成为他的救主。 Sehingga dia mengatakan, apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap sampah karena Kristus. 他也说到，以前我认为是与我有益的，但是因为我认识耶稣基督，都成为有选的。 Dan yang terakhir dia mengatakan, menjadi serupa dengan dia dalam kematian. 然后最后就说可以效法他的死。 Menjadi serupa dengan dia dalam kematian itu tidak berarti engkau dan saya juga mati disalibkan, bukan itu. 并不是说效法他的死，不是你跟我一起跟他钉在十字架上。 Walaupun memang dalam sejarah ada anak Tuhan yang mati dengan cara yang sama. 虽然在历史你们看到有些人神的儿子也是被钉十字架而死， Tetapi yang ingin dikatakan dalam bagian ini adalah 但是在这里所说的， menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian berarti engkau dan saya harus mati terhadap dosa. 就是你跟我要面对付罪的死， Karena kematian Kristus adalah karena dosa-dosa manusia itu. 因为耶稣基督他受难是为了我们人类的罪。 Kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan manusia daripada belenggu dosa. 耶稣基督在十字架的死是为了来代替我们这些罪人， Oleh karena itu kita yang masih hidup yang sudah mengalami pembebasan dari dosa. 所以我们这些人，我们还在活在这个世界上，我们能够从罪恶里面被拯救出来。 Ketika memasuki tahun baru yang Imlek ini, jangan biarkan dosa mengendalikan hidupmu lagi. 当我们进入春节的时候，不要让这些罪恶来掌管我们。 Engkau lihat hidupmu tahun lalu ini. 过去的一年，我们看， Lalu kita memasuki tahun yang baru. 我们进入新的一年， Kebiasaan tabiat yang lama, manusia lama apa yang ditinggalkan? 那些老我应该罪恶的都要放下来。 Nah, oleh itu Paulus katakan aku ingin serupa dengan dia dalam kematian terhadap dosa itu. 这就是保罗就说我要效法的事，就是对罪恶的事， Supaya saya memperoleh hidup yang mulia itu. 让我有一个荣耀的生活。 Dalam memasuki tahun yang baru. 要进入这个春节， Setelah satu saat yang tepat untuk melihat perjalanan hidup kita. 是一个非常对的一个时机，我们来反省一下我们的生活。 Masa hidup kita yang lama, yang memalukan, yang mempermalu nama Tuhan, hidup dalam dosa kita tinggalkan. 那些过去那些羞辱主名的那些罪恶，我们要把它放弃掉。 Kita mulai satu tekad yang baru. Hidup yang baru di dalam Tuhan. 我们要有一个新的心智，在主里面建立一个新的生活，与主同行， Sebagai manusia yang sungguh-sungguh baru. Bukan bajunya baru, bukan rambutnya baru. 成为新造的人，不是外表的衣服，乃是生命的新造，在主里面。 Itu yang Paulus rindukan. 这就是保罗所渴望的。
Apa yang menjadi kerinduanmu tahun ini ketika menyambut Imlek? 你跟我今天迎新春的时候所渴望的是什么呢？ Fanny Crosby satu waktu ditanya, Fanny Crosby 有一次人家问他， ketika engkau bertemu engkau mengatakan bahwa engkau sangat rindu bertemu dengan Kristus pada waktu engkau kembali ke surga. 你不是说Fanny Crosby 曾经说过，我渴望在进天堂的时候认识耶稣基督。 Lalu ada seorang bertanya, bagaimana engkau bisa mengenal dia? 那有人问他说，你怎么能够认识他呢？ Karena bukankah seumur hidupmu engkau tidak pernah melihat? 因为你一生以来都没有就是你瞎子不能够看见吗？ Karena Fanny Crosby memang buta gitu ya. 因为这个 Fanny Crosby 他是一个瞎子， Dan kita kan pernah lihat gambar Yesus toh ya. 我们曾经看到耶稣基督的这 Walaupun 个 secara 图 fisik kita 画 tidak melihat tubuh Kristus secara langsung gitu ya. 虽然我们没有直接看到耶稣基督的直接看到他的身体， Tapi gambar itu biasanya mempengaruhi kita kan. 但是我们看到这个图画呢，影响了我们。 Walaupun gambar itu betul atau enggak saya nggak tahu. 虽然我也不知道那个是对还是错， Kadang-kadang saya berdoa saya juga bisa terpengaruh gambar Yesus itu. 很多时候我祷告的时候也被这个图画所影响。 Nah saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dipengaruhi nggak gitu kan 我 ya. 也不知道你有没有被 Jadi 所 ada 影 kalanya 响。 saya berdoa Tuhan Yesus. Bayangan saya itu Yesus yang ada di dalam kalender itu gambar-gambar itu. 很多时候我跪着对耶稣祷告，主耶稣那个时候出来的图画就是那个我们所看到的图画。 Nah Fanny Crosby kan tidak pernah lihat. 那个 Fanny Crosby 他是没有见过耶稣， Lalu temannya bertanya bagaimana engkau tahu dia itu bukan gitu loh. 那么他的朋友就问他，你怎么知道这个是耶稣还是不是呢？ Fanny Crosby ngomong satu kalimat seperti ini. 这个 Fanny Crosby 他就讲了这一句话， Aku akan tahu dia adalah Yesus Kristus. 我知道他是耶稣基督， Sebab dialah yang pertama kali akan menyambut aku. 因为他是第一位在那里迎接我， Dan aku akan mengenal dia dari tangan paku. Tanda paku pada tangannya. 我也能够认识他，因为他手有这个钉子的痕迹。 Secara fisik memang dia tidak melihat. 在肉体上他虽然没有看见， Tetapi dalam kesadaran rohaninya dia mengenal dengan baik. 但在属灵生命里面，他非常的认识耶稣基督。 Kalimat ini berangkat dari satu bentuk pengalaman rohani perjalanan bersama dengan Tuhan. 他能够这样说，就是因为他的生命是与上帝同行、与主同行的生命。 Dia tahu 产生 ketika 的 dia menyelesaikan hidup di dalam dunia ini. 他知道，当他已经完成世界的生活的时候， Maka orang yang pertama kali akan menyambut dia yaitu Yesus. 所以他知道第一位要迎接他的是耶稣。 Dia bisa mengenal dia karena ada bekas tangan di paku itu. 他而且认识耶稣，因为耶稣的手掌有那个钉痕。 Itulah yang Paulus katakan di dalam ayat ini. 这就是保罗在这一节里面所说的， Yaitu rindu mengenal Kristus. Kristus yang tersalib. Kristus yang bangkit dari antara orang mati. 渴望认识耶稣，就是被钉十字架的耶稣，从死里复活的耶稣， Yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. 就是把永生赐给我们的耶稣。 Di dalam menyambut tahun yang baru. 在这我们迎新春的时刻， Apa yang menjadi kerinduan terbesarmu? 你我所渴望的是什么呢？ Apakah engkau rindu mengenal Kristus lebih mendalam dan lebih mendalam? 是否你越想越深的来认识耶稣基督呢？ Pengenalan kepada Kristus itu menjadi pangkal dan sumber dari segala yang bisa kita impikan. 认识耶稣基督是成为我们一切的一个基本。 Ketika engkau mendapatkan Kristus, engkau mendapatkan segalanya. 当你得到耶稣基督，你就得到一切。 Biarlah kerinduan ini juga muncul dalam diri kita. 但愿这样的渴望也成为我们生命的追求。 Seperti Paulus katakan, aku rindu mengenal Kristus lebih mendalam lagi. 就像使徒保罗说：“我渴望认识耶稣基督更深， Mengalami kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. 经历他的大人复活的大人，以及与他一同受苦， Dan serupa dalam kematiannya. 效法他的死。 Tinggalkan hidupmu yang lama. 我们把以前的生命给放下， Kebiasaan-kebiasaan dosa yang lama tinggalkan. 过去罪恶的习惯把它放下。 Mulailah hidup yang baru dalam tahun yang baru ini. 在这新春里面，我们有开始新的生活。 Tuhan memberkati. 愿上帝祝福。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， menjelang tahun pergantian tahun, 我们要持旧迎新。 apa yang menjadi kerinduan terbesarmu tahun ini? 在你迎接新春的时候，最大的渴望是什么呢？ Apakah engkau menghabiskan semua energimu hanya untuk mengejar kenikmatan sementara? 是否你用一切的努力，只是为了追求暂时的享受？
Adakah engkau melihat kehidupan kekal yang harus engkau kejar? 你是否有看到一个永恒的生命，你需要去追求的呢？ Hidup yang kekal adalah ketika engkau dan saya mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. 认识上帝，认识耶稣基督是永生。 Ketika engkau merindukan hidup yang panjang, umur yang panjang, 当你渴望有一个长久的生命， engkau tidak akan dapatkan di dalam dunia ini 在这个世界上你得不到， kecuali engkau mengenal Kristus. 除非你认识耶稣基督。 Biarlah itu ada dalam dirimu. 但愿有在我们生命里面， Itu menjadi kerinduan terbesarmu ketika menyambut tahun baru Imlek tahun ini. 成为你最大的渴望。在这我们进入新春佳节的时候， Mari kita bersama-sama meresponi dengan naikkan pujian ini, Deeper in Love. 我们一起来用这首诗歌回应神的话语。 Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Lagu tadi. Selalu berada di dekatmu. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Satu kali katakan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Tuhan, biarlah roh Tuhan yang menolong kami. 主啊，求你的灵帮助我们。 Dalam perjalanan hidup kami, kerinduan yang terbesar adalah mengalami dan mengenal Engkau ya Tuhan. 在我们生命里程里面，我们最大的渴望是认识你。 Karena ketika kami mengenal Engkau, itulah sesungguhnya hidup yang kekal. 当我们能够认识你的时候，那就是永生。 Di dalam dunia kami terus merindukan satu umur yang panjang. 主啊，在世界上我们渴望长寿， Tapi kami sadar kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dunia yang berdosa.
主啊，我们觉得我们是个罪人，活在这个罪恶的世界里面。 Ada limitasi yang harus kami jalani ya Tuhan. 我们在这里非常有限。 Kami memperoleh hidup yang kekal adalah ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 当我们接受你成为我们个人的救主的时候，那才是永生的开始。 Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib. 感谢你的恩典在十字架上， Terima kasih ya Tuhan kuasa kebangkitan-Mu dari antara orang mati. 感谢你有复活的大能， Disitulah hidup manusia kami yang lama Tuhan hancurkan. 在那里把我们的旧的我被 Dosa 毁 tidak 坏 lagi 掉， membelenggu hidup kami. 罪恶没有权利来捆绑我们。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，我们的主， Berkatilah umat-Mu 求求你祝福你的子 yang 民。 beribadah pada pagi hari 今 ini. 天早上一起来敬拜你的， Di tengah-tengah kesulitan, pergumulan atau kesusahan yang dialami. 在我们所面对的一切困难挣扎里面， Dalam pergantian tahun yang ada ini ya Tuhan. 在这我们辞旧迎新的时间里面， Biarlah firman Allah hadir dan memberkati hidup daripada anak-anak-Mu. 愿你的话语来帮助、来祝福我们。 Supaya di dalam perjalanan kami terus mengalami Tuhan. 我们渴望在我们生活所走的每一步都有你与我们同 Sehingga 在。 kami bukan lagi mendengar tentang Tuhan, tapi mata kami melihat Engkau ya 我们能 Tuhan. 够经历你，不单单听到你，但是能够看到你。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，我们的主。 Taruhlah dalam hati kami kerinduan ini. 主啊，把这样的渴望放在我们心里面， Sepanjang tahun dan sepanjang umur hidup kami. 在我们的整整一年，甚至到一生一世里面， Yaitu mengenal Kristus. 来认识耶稣基督。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，我们的主。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melihat klip gitu ya, saya ada satu hal yang ingin saya sharingkan.